Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Waqala al-musannif, telah berkata al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau, dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sambungan daripada perihal kebersihan, muka surat 78. Di antaranya patut diperhatikan tentang kebersihan lahiriah. Ia boleh dicapai dengan meninggalkan segala kesalahan dan melakukan semua kebetulan. Maka barang siapa yang memperindahkan kelahirannya dengan melazimkan amalan-amalan yang salih dan menggasakkan kebatinannya dengan kelengkapan akhlak yang terpuji, nescaya akan sempurnalah kebersihannya. Kalau tidak sempurna semua sekali, akan memperoleh sebahagian daripadanya sekadar penjauhan diri daripada kemungkaran akhlak dan amalannya, dan pendekatan dirinya kepada kebaikan akhlak dan amalannya. Di antara bahagian kebersihan yang lahir iaitu apa yang ditunjuk oleh syarak dari menghilangkan kotoran di penghujung anggota-anggota badan, menghilangkan kotoran-kotorannya serta membersihkannya dari hadas-hadas besar dan kecil dan najis-najis, yang antaranya mencukur bulu-bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak atau bawah tangan atau mencukurnya, menggunting misai, memotong kuku. Dan memotong kuku ini ada caranya, ianya hendaklah dia memulakan dari jari telunjuk kanan sampai ke jari kelingkingnya, kemudian dari jari kelingking kiri kepada ibu jarinya, dan diakhiri pula dengan ibu jari kanan. Adapun kaki, maka dimulakan dengan jari kelingking kanan sampai ke jari kelingking kiri, sama seperti melakukan penyela-nyelaan dalam berwuduk. Adalah hukumnya makruh melambat-lambatkan membuat semua ini lebih dari setiap 40 hari sekali. Semua itu adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin berkumpul pada lipatan-lipatan badan dan celahan-celahannya dengan air, dan dari taik mata yang terselit-selit di kedua belah mata, dan kotoran yang tersumbat pada kedua lubang hidung, dan juga sisa-sisa makanan yang terselit-selit pada gigi-gigi dengan menyela-nyelanya dan sebagainya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada perihal kebersihan kita sebutkan pada pengajian yang lalu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk Quba, yang mana sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi yakni melalui daripada kawasan Quba, dan Allah Subhanahu wa taala memuji daripada penduduk Quba itu yang berdekatan dengan kota Madinah kerana sifat mereka yang suka akan kebersihan. Dan kemudian Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menjaga daripada kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang sering bertaubat, yang setiap kali melakukan kesalahan akan segera bertaubat, yang sentiasa mengulangi taubatnya atas satu kesalahan.
Yang ini sama ada dia buat salah, dia bertaubat, buat salah, bertaubat, ataupun walaupun dia buat satu kesalahan akan tetapi sering memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan daripada dosanya, agar dihilangkan daripada kesan dosanya tersebut, agar supaya dihilangkan hatta keinginan untuk kembali kepada dosa tersebut. La ilaha illallah. Naam, dan kita sebutkan bahawa agama ini terbina atas kebersihan. Ada riwayat juga menyebutkan bahawa la yadkhulul jannah illa an-nadhif, tak ada orang yang akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang bersih. An-nadhafah syatrul iman, kebersihan itu adalah sebahagian ataupun separuh daripada keimanan. Maka di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawa kebersihan ini yakni merangkumi daripada kebersihan luaran dan dalaman. Kebersihan daripada luaran itu merangkumi daripada perbuatan, yakni membersihkan diri itu daripada maksiat, membersihkan diri daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Bila mata kita menggunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik, melihat kepada Al-Quran, melihat kepada wajah kedua ibu bapa dengan ta'zim, dengan kasih sayang, melihat kepada wajah para ulama dengan ta'zim, dengan mengagungkan mereka dan sebagainya, dan melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadikan makhluk-makhluk ini agar supaya kita dapat mengambil iktibar akan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita menggunakan mata kita untuk perkara tersebut, maka kita telah membersihkan mata kita, menjaga kebersihan mata. Adapun orang yang menggunakan mata itu untuk melihat daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memandang rendah kepada orang lain, mengagungkan perkara-perkara yang tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara dunia, yakni melihat kepada kehebatan dunia ini dengan perasaan takjub, yakni suka tengok rumah besar ataupun kereta besar dan sebagainya, tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengingatkan kita, yang mana dengan melihat perkara tersebut melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melihat dengan cara tersebut menambahkan kecintaan kita terhadap dunia dengan cara yang tidak dituntut oleh Islam, maka itu seakan-akan kita telah mengotori daripada mata kita. Begitu juga kita boleh kiaskan dengan anggota tubuh badan yang lain, baik daripada telinga, baik daripada lidah, baik daripada hati dan sebagainya. Wahakadha, maka hendaklah kita membersihkan seluruh daripada anggota tubuh badan kita daripada kotoran maksiat. La ilaha illallah. Ada sebahagian manusia mereka menjaga kebersihan luaran, ataupun sebahagian manusia hanya memahami an-nadhafah syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, yang mereka fahami itu hanyalah kebersihan luaran. Mereka rumahnya bersih, keretanya bersih, akan tetapi tubuh badan mereka itu daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki itu kotor dengan maksiat. Hati mereka itu kotor dengan waliyazubillah, seperti orang yang bukan Islam, kotor dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kotor dengan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza aznaba 'abdun dzamban, apabila seseorang hamba itu melakukan sesuatu kesalahan, maka akan diletakkan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, maka suqilat qalbuh, maka akan dibersihkan hatinya, akan dikilatkan hatinya. Akan tetapi kalau dia berterusan dalam melakukan kemaksiatan, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dikerjakan, maka akan diletakkan lagi titik hitam. Lagi dia buat dosa, satu lagi titik hitam, satu lagi dosa, akan satu lagi titik hitam, waliyazubillah tabaraka wa taala, sehingga hatinya itu menjadi hitam legam, sehingga tidak dapat masuk ke dalam hati yang kotor ini. Yang hitam legam ini akan cahaya keimanan, cahaya Quran, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi nasihat, tidak masuk akan nasihat ke dalam telinga orang tersebut. Naam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup daripada penglihatan mereka. Khatamallahu ala qulubihim, kepada hati mereka, wa ala absarihim, pada mata mereka, wa ala sam'ihim, pada pendengaran mereka, ghishawah, seakan-akan ada cover
ada cover, satu perkara yang menghalang daripada kebenaran untuk masuk ke dalam hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ini merupakan ran, kotoran yang menjadi hijab di dalam hati mereka sehingga mereka terhijab daripada kebaikan, terhijab daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sedaya upaya untuk membersihkan hati kita daripada kotoran sehingga cahaya keimanan, cahaya Islam, cahaya Al-Quran dapat menetap dalam hati kita dan dapat menyerap dalam hati ini. La ilaha illallah. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan ketaatan, maka akan ada cahaya yang masuk ke dalam hati. Makin banyak ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Ini satu ketaatan yang diterima oleh Allah, bercahaya hati kita. Dua ketaatan yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dua cahaya dalam hati kita. Wa hakadha, cahaya itu makin lama makin kuat dan lebih banyak, lebih kita mengambil perhatian, lebih kita mengambil berat dalam menjalankan daripada adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap pada adab dan sunnah Rasulullah itu terdapat cahaya. Maka bercahayalah hati kita ini dengan perkara-perkara tersebut sehingga hati ini akan menjadi tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanya diri kita, kita ni daripada golongan yang mana? Adakah kita ni daripada orang-orang yang menjaga akan kebersihan luaran sahaja, ataupun daripada orang-orang yang menjaga akan kebersihan luaran dan dalaman? Ataupun kalau kita nak pilih antara salah satu, kebersihan luaran dan dalaman, maka yang paling penting untuk dijaga itu adalah kebersihan dalaman. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak pandang rendah pada orang-orang yang kadang-kadang zahirnya itu pada pandangan kita kurang bersih. Mungkin sahaja orang itu di antara dua dipilih hanya satu, dipilih kebersihan dalaman, sehingga orang lain tak nampak akan kebersihan dalaman tersebut. Maka kita telah berburuk sangka dengan orang yang sebenarnya dalamannya sangat bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Adapun kalau kita dapat menjaga daripada kesemua kebersihan luaran dan dalaman, maka itu yang terbaik. Menjaga kebersihan luaran seperti kita sebutkan, pakaiannya bersih, badannya wangi, rambutnya disikat, kukunya dipotong, menjaga kebersihan mulut dengan miswak dan sebagainya. Ini merupakan kebersihan luaran. Begitu juga menjaga kebersihan anggota tubuh badan dengan menggunakan anggota tubuh badan yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melakukan ketaatan. Maksudnya yang pertama tadi, kebersihan luaran itu dibersihkan badan ini daripada segala kotoran dan najis. Dan kebersihan anggota tubuh badan juga dengan memeliharanya daripada melakukan dosa, yang mana dosa itu juga dianggap sebagai satu kotoran. Tubuh badan luar ni, anggota tubuh badan luar ni dijaga daripada najis. Anggota tubuh badan dalaman ni dijaga daripada melakukan perihal-perihal yang dilarang, daripada maksiat-maksiat. Dan menjaga hati daripada bersifat dengan sifat-sifat yang tercela, seperti bersifat riak, bangga diri, takabur, sombong, ataupun hasad, yakni tak puas hati dengan apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, jealous dengan kemajuan ataupun pencapaian orang lain, ataupun apa-apa yang mereka dapati daripada perkara-perkara dunia. Maka orang yang menjaga daripada dirinya daripada najis, daripada hadas, daripada sifat-sifat yang tercela, dan hatinya daripada kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjaga akan kebersihan secara total, secara sempurna. Dan mereka akan dikira sebagai orang-orang yang bertuah. Dan di sini Imam Haddad menyebutkan, antaranya dikata apa? Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang merupakan sebahagian ataupun yang merupakan daripada fitrah, daripada kesempurnaan kebersihan, ataupun tanda orang-orang yang menjaga kebersihan ini apabila dia melakukan khitan, iaitu sunat. Dan juga qassus syarib,
iaitu memendekkan ataupun iaitu mencukur ataupun memendekkan daripada misai. Natful ibt iaitu mencabut juga ataupun memendekkan ataupun mencukur daripada ketiak ataupun bawah tangan. Halqul anah, membersihkan daripada bulu-bulu kemaluan, dan juga taqlimul adhafir, memendekkan kuku. Dan di sini Imam Haddad juga mengajarkan kita cara untuk memotong daripada kuku kanan ataupun untuk memotong daripada kuku tangan, bermula daripada jari telunjuk tangan kanan, diakhiri dengan jari kelingking tangan kanan. Maksudnya jari tunjuk tangan kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kemudian jari kelingking tangan kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, ibu jari tangan kiri, dan kemudian diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Diajarkan akan sunnah memotong kuku. Adapun untuk kaki, kita mulakan daripada jari kelingking tangan kaki kanan, kemudian diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Seperti mana kita lakukan takhlil, iaitu kita menyela-nyelakan sewaktu kita berwuduk, membasuh kaki itu, kita run satu demi satu jari itu daripada kelingking kanan sehinggalah kelingking kaki kiri. La ilaha illallah. Dan kemudian diingatkan kita agar supaya tidak melambat-lambatkan daripada membersihkan daripada perkara-perkara fitrah ini lebih daripada 40 hari sekali. Dan perkara ini berbeza di antara seseorang dengan orang yang lain, dan berbeza mengikut umur. Kadang-kadang bila umur muda, ini daripada misai kita ataupun daripada bulu-bulu daripada sebahagian badan itu memanjang lebih cepat sewaktu muda, dan lama-kelamaan semakin kita menua dia akan lambat. Begitu juga kadang-kadang faktor cuaca, kadang-kadang faktor makanan dan sebagainya. Maka mengikut keadaan masing-masing, mengikut keadaan kesesuaian, kita akan cuba untuk membersihkan badan kita daripada perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Semua itu ialah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin terkumpul pada lipatan-lipatan badan dan celah-celahnya dengan air, dan dari tahi mata yang terselit-selit di kedua belah mata. Dan ini juga penting sewaktu kita ambil wuduk ataupun sewaktu kita mandi wajib, memastikan bahawa pada celah-celah tubuh badan ni kalau ada kotoran, kita make sure dibersihkan dengan sempurna, kerana kalau tidak, wuduk ataupun mandi wajib itu tidak akan sempurna. Dan kotoran yang tersumbat pada kedua lubang hidung, dan juga sisa-sisa makanan yang terselit-selit pada gigi dengan menyela-nyelanya dan sebagainya. Kadang kita tubuh badan bila berpeluh, terkena cahaya matahari dan sebagainya, kadang-kadang akan ada daki. Jadi perlu untuk kita bersihkan tubuh badan kita agar supaya daki ataupun peluh yang bercampur yang berada pada tubuh badan itu tidak menyebabkan bau yang tidak selesa. Terutamanya bila kita nak solat. Satu ketika seorang datang untuk bersolat di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu dia baru lepas makan bawang putih, ataupun dia menggunakan bawang putih itu sebagai ubat untuk mengubati luka yang ada pada tubuh badannya. Maka apabila bawang putih itu bercampur dengan peluhnya, dengan keringatnya, dan kita tahu di kota Madinah kadang-kadang panasnya itu terik dan sebagainya, maka menyebabkan bau yang tidak selesa di masjid sehingga mengganggu orang lain. Maka Nabi SAW bersabda dengan mengatakan, barang siapa yang makan makanan seperti ini, maka jangan mendatangi daripada tempat solat kami. Maka Nabi bukan melarang orang daripada mendatangi masjid, tapi kalau kita memakan ataupun menggunakan sesuatu perkara yang akan menyebabkan ketidaktenteraman orang lain sewaktu solat, maka jangan kita datang masjid. Nak datang masjid, kita jaga akan kebersihan badan kita, jaga akan kewangian tubuh badan kita, agar supaya
kita tidak mengganggu orang lain, kita tak mengganggu konsentrasi ataupun fokus orang di dalam as-salah. Maka sebab itu dianjurkan untuk kita menjaga kebersihan masjid dan juga menjaga kebersihan tubuh badan kita. Masjid itu disunahkan dibersihkan kapetnya, diwangikan kapetnya, dibakar daripada bukhur dan sebagainya, agar supaya bila kita masuk ke dalam masjid, ke dalam rumah Allah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan ready untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bauan yang enak. Begitu juga kita sendiri, kita masuk masjid juga, kita bawa bauan yang wangi agar supaya menambahkan kewangian masjid dan juga tidak mengganggu orang lain ataupun menjadi asbab orang lain dapat memberi tumpuan dalam ibadah mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khudhu zinatakum ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, hendaklah kamu mengambil akan perhiasan sewaktu kamu mendatangi masjid. Maksud mengambil perhiasan ini adalah dengan menutup aurat dengan sempurna, berpenampilan rapi dan berpenampilan yang sesuai dengan tempat ibadah. Kalau boleh, kita pakai pakaian yang tidak mempunyai tulisan, tidak mempunyai gambar, sehingga gambar dan tulisan itu tidak menyebabkan orang lain tertarik untuk membaca ataupun melihat daripada gambar-gambar tersebut. Dan juga kita pakai pakaian yang wangi, menggunakan minyak wangi dan sebagainya. Jangan sampai kita datang masjid ala kadar. Terutamanya kadang-kadang kita balik daripada tempat kerja ataupun kita balik daripada riadah, bersukan ataupun main bola ataupun orang yang bekerja keras dan sebagainya sehingga berpeluh dan terkena panas. Jadi bila masuk dalam masjid, membawa daripada kotoran dan bau tersebut. Kalau boleh, katalah kita beriadah di luar ataupun kita baru balik daripada kerja yang mana kerja kita itu agak berat, maka kita bawa salinan. Kita bawa salinan khusus untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga agar supaya kita tidak menyusahkan orang lain ataupun mengganggu ketenteraman orang lain. Antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana-mana, Nabi akan membawa seakan-akan toiletry bags. Nabi ada toiletry bag yang mana di dalamnya beliau membawa kelengkapan-kelengkapan untuk merapikan dan membersihkan tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sudah wangi dan sudah indah dan sudah cantik. Antara yang dibawa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila khususnya ketika bersafar adalah minyak wangi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah wangi tubuh badannya, peluhnya itu lebih wangi daripada minyak wangi, akan tetapi untuk mengajarkan, untuk mensyariatkan, untuk menjadikan satu asbab pengikutan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menggunakan minyak wangi dan juga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi akan mengenakan celak mata. Kadang-kadang digunakan tiga kali di mata sebelah kanan dan 3 kali di mata sebelah kiri. Kadang-kadang Nabi mengenakan 3 kali di mata sebelah kanan dan 2 kali di mata sebelah kiri, iaitu 5 kali witir daripada penggunaan celak. Dan digunakan celak ini di waktu malam sebelum tidur. Dan Nabi SAW juga akan membawa daripada sikat rambut. Akan tetapi untuk kaum lelaki tidak dianjurkan untuk sikat rambut banyak sangat seperti mana kaum wanita. Cukup 1 hari sekali dan sebagainya bila ada keperluan, tapi tidak berlebih-lebihan dalam bersikat rambut. Dan Nabi SAW juga membawa daripada cermin. Kerana apa? Kerana dengan adanya cermin kita dapat tengok penampilan kita, seperti mana kita nak nampak cantik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun seperti mana kita nak nampak cantik di hadapan orang. Begitu juga kita perlu untuk membersihkan hati kita ini, untuk yang mana hati merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa daripada midrah. Midrah ni dikatakan bahawa penyepit rambut agar supaya rambut tu tak nampak kembang. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi menggunakan daripada minyak rambut, sehingga ada yang mengatakan bahawa punya banyak Nabi SAW guna minyak rambut, maka akan nampak kesan daripada minyak tersebut pada serban ataupun pada kupiahnya Rasulullah SAW. Nabi juga sering membawa siwak ke mana-mana beliau berada, membawa daripada alat pemotong kuku.
betapa telitinya dan betapa Nabi SAW ini menjaga daripada kebersihan di bau, dan semua perkara-perkara ini terkait dengan kebersihan dan juga kerapian penampilan seseorang. Jadi seperti mana Rasulullah SAW itu menjaga akan kebersihan dan penampilan baginda SAW, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang mengatakan bahawa kita ni pengikut ataupun merupakan umat Rasulullah SAW, perlu juga untuk kita menjaga penampilan. Jangan sampai maka kadang-kadang bila orang cakap orang Islam ni tak menjaga penampilan dan sebagainya, mundur, itu maksudnya kurang ilmu mereka terhadap kekasih mereka iaitu Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah menjaga akan kebersihan, kerana Rasulullah menjaga akan penampilan dirinya agar supaya dengan berpenampilan sempurna dan menarik, ianya akan menjadi asbab orang lain tertarik kepada agama Islam. Ianya menjadikan asbab walaupun mungkin orang tak mahu masuk Islam, tapi Islam itu mendapat nama yang baik kerana dikata Masya Allah, orang Islam ni jaga akan kebersihan, Masya Allah, Islam ni menjaga akan penampilan. Wahakadha sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minyak wangi ini juga bukan hanya dianjurkan sewaktu kita solat, bahkan di mana-mana sahaja kita berada, kita nak wangi, bukan hanya apabila dalam solat sahaja, akan tetapi hatta bila kita bekerja, hatta bila kita berada di rumah, agar supaya orang rumah kita terselamat daripada bau yang tidak tenteram. Hatta kita nak tidur, hatta kita nak mendatangi daripada pasangan kita dan sebagainya, kita jaga akan menjaga akan penampilan kita. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah apabila seseorang suami atau isteri berhias kerana pasangannya. Itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita niatkan apabila kita menjaga penampilan kita, kebersihan tubuh badan kita dan juga daripada kewangian badan kita itu, bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur mungkin sahaja itu merupakan tidur yang terakhir kita. Maka dengan kita menjaga kebersihan sebelum tidur, berwuduk sebelum tidur, mengenakan wangian sebelum tidur, maka kalau kita meninggal dunia, diharapkan seperti mana kita menjaga kebersihan dan wangian luaran, harap-harap ianya juga akan menjadi asbab kebersihan dalaman tubuh badan kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih luaran dan dalaman. Amin Allahumma amin. Naam, kemudian Imam Haddad menyebutkan bahawa membersihkan mulut dengan bersugi. Wahai saudaraku, hendaklah anda membersihkan mulutmu pula dengan bersugi dan bersiwak dan berus gigi. Dan kalau boleh dengan kayu arak, itulah yang lebih utama. Perbuatan ini lebih kuat dituntut ketika hendak masuk beribadat. Hendaklah juga membasuh pakaianmu dengan air setiap kali ia terkena kotoran tanpa keterlaluan, ataupun menyerupai perbuatan orang-orang yang terlalu mewah. Termasuk adab tertib kebersihan lagi ialah meminyakkan janggut dan menyikatnya. Demikian pula dengan setiap rambut yang hendak disikat dibersihkan. Kemudian bercelak pada setiap mata 3 kali, dan adalah Nabi SAW selalu bercelak pada setiap malam, begitulah. Kemudian memakai air wangi dan biar diperbanyakkan daripadanya, kerana dia dapat menghilangkan bau-bau yang busuk dari badan manusia dan dari selainnya. Dan lebih dianjurkan memakainya ketika hendak hadir solat Jumaat dan semua majlis kaum muslimin. Adalah Rasulullah SAW sangat suka memakai air wangi itu dan sangat selalu memakainya, dan ada kalanya sampai terlihat bekas-bekas air wangi di celah-celah kepalanya. Semua itu ialah untuk menunjukkan kesunatannya. Kalau tidak, memang badan Nabi SAW selalu wangi sehingga tidak perlu kepada air wangi lagi. Sampai-sampai para sahabat sentiasa mengambil peluh-peluh beliau untuk dijadikan sebagai air wangi. Dianjurkan pula bagi orang lelaki memakai air wangi sampai tercium wanginya dan kelihatan tandanya. Namun orang perempuan adalah sebalik dari itu. Naam. Kat sini disebutkan tentang sunnah menggunakan miswak. Seperti mana dah sebutkan tadi, Nabi SAW akan membawa akan miswak, dan Nabi SAW menyebutkan as-siwak mardatun lirab, ataupun matharatun lilfam, wa mardatin lirab, wa maskhatatun lisyaitan. Dengan menggunakan siwak itu
akan membersihkan mulut, mendatangkan keridaan Allah, dan akan memarahkan ataupun menjadi sebab kemarahan syaitan. Dan itu sahaja sudah cukup kalau nak ikutkan untuk kita bersungguh-sungguh untuk menjaga daripada sunnah as-siwak, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mungkin kita tak mampu untuk bersiwak, maka kita jaga kebersihan mulut kita ini dengan menggunakan berus gigi. Terutamanya bila kita nak salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita bermunajat dengan mulut yang kurang enak baunya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan keadaan mulut kita kurang enak baunya. Jangan sampai kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bau mulut yang kurang enak baunya, yang mana ianya akan memudaratkan malaikah. Malaikah tidak suka bau-bau yang kurang enak, sehingga kita akan menyusahkan ataupun memudaratkan al-malaikah yang berada di sisi kita. Dan disebutkan di sini kayu arak itu adalah lebih utama dalam penggunaan miswak, walaupun kita boleh guna kayu-kayu lain seperti kayu zaitun dan sebagainya. Dan disebutkan di sini perbuatan ini lebih kuat dituntut ketika masuk ke dalam ibadah. Yakni secara umum sunnah untuk menggunakan siwak ataupun membersihkan mulut, akan tetapi lebih utama sewaktu kita nak beribadah. Kita basuh pakaian kita bila ada keperluan, tapi jangan keterlaluan sampai pakai sekali terus basuh. Ini selagi mana ini tak terkena najis, maka ini tidak kotor. Selagi mana tak ada bau, maka ianya tak kotor, boleh guna, tak jadi masalah. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang pakai sekali terus basuh. Ada yang lebih teruk, pakai satu baju, lepas tu terus tak guna dah. Wa'liyazubillah tabaraka wa ta'ala. Itu dah jadi sampai pembaziran. Kecuali kalau kita guna sekali, lepas tu kita sedekahkan kepada orang lain, mafi muskilah. Seperti apa yang berlaku, seperti yang disebutkan tentang Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Beliau merupakan salah seorang imam yang diberikan kemurahan rezeki, sehingga ini baju jubahnya dipakai sekali dan kemudian disedekahkan kepada orang lain. La ilaha illallah. Termasuk adab tertib kebersihan lagi ialah menyikat janggut, meminyakkan janggut dan menyikatnya. Biar kita nampak pleasant, kita nampak sopan, terjaga, kemas. Jangan sampai kita bela janggut tapi nampak kusut masai dan sebagainya. Nabi SAW menjaga daripada janggut baginda dengan meminyakkan dan menyikatnya. Begitu juga dengan rambut. La ilaha illallah. Dan disebutkan di sini bahawa disunnahkan bagi orang lelaki untuk memakai minyak wangi yang tercium baunya. Maksudnya minyak wangi yang kuat sehingga orang boleh tahu wangian tersebut. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kalau Nabi lalu di satu jalan akan terbau harum jalan tersebut. Mereka tahu bahawa Nabi lalu di jalan tersebut. Itu khususiah, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi pegang menggunakan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia di atas kepala anak kecil, maka akan terbau wangian tersebut di atas kepala anak tersebut, yang mana mereka tahu kepala anak ini disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil nak menunjukkan bahawa kita kaum lelaki kalau pakai minyak wangi boleh berlebih-lebihan, akan tetapi adapun untuk kaum wanita adalah sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya terutamanya apabila mereka berada di luar rumah, jangan sampai wangian mereka itu menarik perhatian orang lain, terhidu pada hidung orang yang bukan mahram, kerana ianya merupakan satu perkara yang dilarang dalam syarak. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Adapun kalau di rumah bersama pasangannya tidak menjadi masalah. Nak mandi dengan minyak wangi pun tak jadi masalah. Tapi bila keluar, kena berhati-hati, jangan sampai wangian tersebut terhidu ataupun dapat dikesan oleh orang lain. Itu merupakan satu perkara yang penting untuk kita ambil perhatian. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, peliharalah diri dari segala macam najis. Wahai saudaraku, hendaklah anda sentiasa menjaga diri dari segala macam najis. Maka jika sesuatu najis mengenai badanmu dan dia masih basah lagi, hendaklah anda segera membasuhnya. Dan jika anda berjunub, iaitu hadas besar, hendaklah segera mandi, kerana orang yang berjunub
itu adalah terhalau dari hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itulah diharamkan baginya untuk duduk di masjid dan membaca Al-Quran. Ada suatu berita yang mengatakan bahawa para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya orang berjunub. Kalau para malaikat sudah keluar dari rumah itu, tentulah para syaitan pula yang akan menggantikannya dari semua penjuru. Sebab itu, awaslah jangan sampai anda makan, minum atau tidur sedang anda dalam keadaan berjunub, hingga anda akan terdedah kepada bahaya-bahaya yang banyak. Jika anda tiada dapat mandi dengan serta-merta, maka jangan lupa membasuh kemaluanmu lalu berwuduk. Naam. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala suka akan kebersihan, begitu juga dengan para malaikat seperti yang kita telah sebutkan. Maka orang yang tidak menjaga akan kebersihan, apatah lagi berada dalam keadaan hadas besar, walaupun tidak berdosa untuk seseorang itu berada dalam keadaan hadas besar, akan tetapi dalam keadaan yang kotor itu akan menyebabkan para malaikat tidak mendekatinya, dan apabila para malaikat tidak mendekatinya, maka syaitan yang akan mendekati orang tersebut. Maka apabila kita berada dalam keadaan berjunub, jangan kita makan, jangan kita minum, jangan kita tidur selagi kita tidak membersihkan tubuh badan kita daripada perkara-perkara tersebut, dan juga kita berwuduk. Paling kurang kalau kita tak nak mandi ataupun belum boleh mandi, maka kita berwuduk. Kita berwuduk. La ilaha illallah. Sama ada sebelum kita nak tidur ataupun sebelum kita nak makan. Kalau kita berada dalam keadaan berjunub, kita berwuduk dahulu. Naam. Kemudian lazimkan diri selalu berwuduk. Wahai saudaraku, hendaklah anda selalu memperbaharui wuduk bagi setiap sembahyang yang fardu, dan jagalah dirimu agar anda sentiasa dalam keadaan bersuci. Perbaharuilah wudukmu setiap anda berhadas, kerana wuduk itu adalah senjata orang mukmin, dan bila anda selalu bersenjata, tidak akan berani musuhmu mendekatimu. Sekali peristiwa telah datang seorang lelaki kepada Tuan Guru Syekh Abdul Hasan Asyadli rahimahullahu ta'ala, meminta mengajarkan ilmu kimia, iaitu ilmu mengubah logam menjadi emas atau perak menurut istilah lama. Maka Tuan Guru itu menyuruhnya tinggal bersamanya selama setahun, dan mensyaratkan supaya segera berwuduk apabila dia berhadas, kemudian bersembahyang sunat wuduk 2 rakaat selepasnya. Kemudian barulah dia akan mengajarkannya ilmu kimia itu. Sesudah cukup setahun dia tinggal bersama Tuan Guru itu, pada suatu hari dia pergi ke perigi untuk menimba air seperti kebiasaannya. Maka didapati timba yang ditariknya dari dalam perigi itu penuh dengan emas atau perak. Dia merasa kagum lalu mencurahkannya semula ke dalam perigi itu kerana zuhud kepadanya. Kemudian dia segera mendatangi Tuan Guru itu seraya memberitahu apa yang telah berlaku. Lalu dijawab oleh Tuan Guru itu, kini sekarang seluruh dirimu telah menjadi kimia, dan dijadikan lelaki itu sebagai seorang da'i ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-wudu senjata. Wudu itu merupakan senjata orang beriman. Maka apabila kita ni mempunyai kelengkapan senjata, maka tidak akan didekati oleh syaitan, musuh ketat kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kamu, maka ambillah dia sebagai musuh kamu. Jadi bila kita tahu musuh kita ini dapat ditewaskan ataupun tidak dapat mendekati kita dengan senjata, dan senjata kita itu adalah wuduk, maka hendaklah kita berusaha sedaya upaya untuk menjaga akan wuduk kita, dan berusaha sedaya upaya untuk berada dalam keadaan berwuduk sebanyak mungkin. La ilaha illallah. Dan kita dapati bahawa orang-orang salih, kalau kita baca tentang mereka ini, subhanallah, hatta di waktu malam ataupun sepanjang malam, mereka berada dalam keadaan berwuduk bertahun-tahun lamanya. Mereka itu tidak dapat didekati oleh syaitan, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Berapa banyak cerita orang-orang salih. Antara yang masyhur adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala salat subuh dengan wuduknya isyak selama kurang lebih 40 tahun. Wahakadha. Orang-orang salih yang mana itu tahap yang tinggi, masya-Allah. Akan tetapi alal agal kita mulakan, yakni kalau kita boleh ambil wuduk sebelum kita keluar rumah.
Kita ambil wuduk setiap kali kita berhadas. Kita ambil wuduk setiap kali ada kesempatan untuk kita berwuduk. Selagi mana kita boleh menjaga wuduk kita selepas solat subuh, sehingga perkara-perkara yang menyebabkan kita terpaksa berwuduk kembali, maka kita jaga. Begitu juga selepas solat zuhur, begitu juga selepas solat asar, begitu juga di antara maghrib dan isyak. Kita belajar, melatih diri kita untuk menjaga wuduk kita dan sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Dan seperti yang kita sebutkan, disunnahkan kita untuk berada dalam keadaan wuduk secara umum. Secara umumnya 24 jam kalau kita boleh jaga wuduk kita, kita jaga. Akan tetapi ada waktu-waktu yang disunnahkan kita untuk mempunyai wuduk untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Seperti kita mendengar daripada bacaan Al-Quran, iaitu bila nak baca Al-Quran, kalau ikut hafalan, walaupun boleh untuk baca tanpa wuduk, tapi bagus kalau kita baca Al-Quran ataupun mendengarkan daripada bacaan Al-Quran itu dalam keadaan berwuduk. Adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga membaca daripada hadis Nabi SAW ataupun mendengar bacaan hadis Nabi SAW. Adab kepada Rasulullah SAW. La yamassuhu illal mutahharun. Tak ada siapa yang menyentuhnya kecuali dalam keadaan yang bersih. Mempelajari ataupun mengajarkan ilmu-ilmu agama. Contohnya kita menghadiri majlis ilmu ataupun kita mengajar di dalam majlis ilmu. Sunnah untuk kita berada dalam keadaan wuduk agar supaya mudah untuk kita mendapat keberkatan daripada ilmu tersebut, mudah untuk kita mendapat pembukaan daripada ilmu tersebut. Naam, sama ada ilmu agama itu tafsir ataupun hadis ataupun fiqh dan sebagainya. Apabila kita menghadiri daripada majlis zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan berwuduk, lebih kuat kesannya pada hati daripada kita berzikir tanpa berwuduk. Kita menziarahi daripada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi daripada kuburnya orang-orang salih, ataupun secara umumnya kita menziarahi mana-mana kubur, bagus kalau kita berada dalam keadaan wuduk. Disunnahkan juga untuk kita berwuduk sebelum kita tidur, sama ada sebelum kita nak tidur pada waktu malam ataupun sebelum kita nak tidur di waktu siang. Wahakadha, yang penting kita biasakan diri kita untuk berwuduk. Dan asbab untuk kita dapat menjaga wuduk ini adalah untuk kurangkan makan dan kurangkan minum. Jadi asbab untuk kita kurang pergi ke tandas ataupun kita kurang buang angin. Bila kita kurang makan, kurang minum, kurang kita ke tandas, kurang kita ke tempat yang tidak perlu untuk kita pergi, ataupun tempat yang kurang bersih, ataupun tempat yang menjadi tempat syaitan. Di waktu Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW diperdengarkan akan suara langkah kaki Bilal. Nabi SAW berjalan di syurga, maka dengar suara tapak kakinya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu wa ardah di dalam syurga, sedangkan Sayyidina Bilal itu masih lagi hidup di dunia. Antara keajaiban ataupun mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, maka kalau kita tengok dalam kisah ini yang diceritakan oleh Imam Haddad, satu orang yang ingin mempelajari daripada ilmu yang mana dengan ilmu itu dapat mengubah logam ataupun besi menjadi emas. Pada mulanya dia nak belajar ilmu tersebut. Akan tetapi setelah mendapati bahawa istiqamah dalam melakukan amalan agama itu lebih bernilai harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dianggap emas itu sebagai satu perkara yang tidak bernilai pada orang tersebut, sehingga kemudian dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan ini menunjukkan bahawa perkara-perkara agama, kefahaman agama itu lebih bernilai. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innallaha yu'ti dunya man ahab wa man la yuhib. Allah memberikan perkara-perkara dunia ini kepada orang yang dicintai ataupun kepada orang yang tidak dicintai. Seperti kita tengok orang-orang kafir juga lebih kaya daripada orang Islam. Berapa banyak orang kafir itu lebih kaya daripada orang Islam. Rumahnya lebih besar, keretanya lebih banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan agama ini hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita diberikan ilmu agama, kita diberikan kefahaman agama, kita diberikan taufik untuk beramal atas ilmu yang bermanfaat tersebut, maka itu merupakan pemberian kurniaan yang lebih besar, lebih agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian disebutkan di sini, selalu sembahyang sunat wuduk. Wahai saudaraku, hendaklah anda biasakan sembahyang 2 rakaat sunat wuduk sehabis berwuduk. Jika ini pun anda tidak dapat melakukannya, berusahalah jangan anda meninggal wuduk ketika duduk di masjid, ketika membaca Al-Quran, belajar atau mengajar ilmu pengetahuan, ketika berzikir dan sebagainya daripada ibadat-ibadat yang lain. Jika anda berwuduk ataupun mandi, awas jangan hanya membuat yang fardu sahaja, malah hendaklah anda membuat sunat-sunatnya dan adab tertibnya sesuai dengan apa yang anda tahu dari cara-cara mandinya atau wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan kebersihan bila mandi. Hendaklah juga anda bermandi pada waktu-waktu yang lain dengan niat membersihkan diri meskipun anda tidak berjunub. Ada berita yang menganjurkan supaya mandi pada hari Jumaat bagi sesiapa yang hendak menghadiri solat Jumaat itu. Ini jangan sampai ditinggalkannya. Meskipun orang yang sudah bersih itu merasakan ini tidak perlu, tetapi pada setengah-setengah waktu atau pada setengah-setengah orang mungkin ini sangat perlu. Apabila sudah selesai berwuduk atau bermandi, maka bacalah doa ini: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasul utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, maka di dalam wuduk dan dalam mandi ada rukun-rukun, ada sunnah-sunnah dan ada adab-adabnya. Maka sebagai seorang yang beriman, yang bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berusaha, hendaklah dia menunjukkan kesungguhan dalam mengamalkan daripada sunnah-sunnah dan adab-adab ketika bermandi ataupun ketika berwuduk. Berwuduk ataupun bermandi wajib. Nah, kerana apa? Kerana disebutkan dalam riwayat, orang-orang yang mengabaikan akan adab-adab ataupun sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama kelamaan dia akan mengabaikan daripada perkara yang wajib. Man tahawana bil adabi uqiba alaihi bitarkit sunan wa man tahawana bis sunan uqiba alaihi bitarkil faraid. Barang siapa yang mengambil ringan, mengabaikan daripada adab-adab dan sunnah-sunnah ataupun mengabaikan adab-adab, maka dia akan dihukum dengan meninggalkan sunnah-sunnah. Dia tak mengambil berat kepada perkara yang kepada adab-adab Rasulullah, maka dia akan dihukum dengan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengambil berat daripada sunnah-sunnah Rasulullah, dia akan dihukum dengan apa? Dengan meninggalkan perkara-perkara yang fardu, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka rukun wuduk itu ada 6, sunnah-sunnahnya ada banyak, baik daripada basuh tangan dengan kemudian baca basmalah sebelum berwuduk, niat sunat wuduk, melakukan sunat wuduk, sunnah wuduk juga membersihkan hidung, kemudian mengeluarkan air daripada hidung merupakan sunnah yang lagi satu, kemudian komor mulut dan sebagainya. Wahakadha, banyak daripada sunnah-sunnah. Begitu juga doa yang diriwayatkan daripada orang-orang salih, daripada setiap anggota wuduk untuk kita baca. Maka apabila kita menghidupkan daripada sunnah-sunnah ini daripada awal hingga ke akhir wuduk, maka wuduk kita itu akan menjadi lebih sempurna dan lebih bercahaya. Dan kita juga mendapatkan daripada rahsia-rahsia al-wuduk. Begitu juga dengan mandi. Dan disebutkan bahawa orang-orang yang menjaga daripada adab-adab wuduk ataupun berusaha sedaya upaya untuk menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala ketika berwuduk, maka dia akan dikurniakan, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkan hatinya sewaktu as-salat. Maksudnya kalau kita nak hadir hati kita dalam solat, kita nak khusyuk dalam solat, maka hendaklah kita hadirkan hati ketika berwuduk. Jangan sampai ketika berwuduk kita bercakap-cakap dengan orang lain yang berada di sebelah kiri atau kanan kita. Kita fokus, kita nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak bersiap sedia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu lagi kita dah hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengambil berat
untuk mempelajari dan mengambil berat untuk mengamalkan daripada adab-adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang saleh. Begitu juga mengambil berat daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang seringan-ringannya sehinggalah sebesar. Kalau kita tak cuba, tidak melatih diri kita untuk melakukan yang ringan, bagaimana mungkin kita nak lakukan sunnah-sunnah yang berat? Yang mana antara ini daripada yang kecil, daripada yang ringan itu, bila kita mampu untuk buat, lama kelamaan insya-Allah kita akan diberi kekuatan untuk melakukan sunnah yang lebih besar dan lebih berat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita daripada apa yang diperdengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, ala hadhihi kullina salihah jami' akhirat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.